Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Summa amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Taman Tunku Ja'far, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Yang pertama-tama sekali saya nak mengajak diri saya dan juga diri tuan-tuan untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, kalau kita sekarang ini tidak berada di dalam keadaan syukur, makna sekarang ni kita sedang kufur. Syukur, kalau tak bersyukur sekarang ni, maknanya kita sedang kufur. Jadi kufur kat sini bukanlah terkeluar daripada agama. Makna kufur dekat sini adalah kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bila kita tengok Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran begitu konsisten. Bila sebut sahaja syukur, dia akan sekalikan dengan kufur. Seperti mana kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman apabila dia dibawa istana itu di sebelahnya, kan, dia dapat rasa nikmat tu, kan, maknanya kalau dia petik jari, benda tu datang. Dia kata apa? Al-Quran rakamkan cerita ni. Al-Quran sebut qala hadza min fadli rabbi. Dia kata ini daripada kelebihan Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk Tuhan aku uji aku, sama ada aku ini orang yang bersyukur atau aku ini orang yang kufur. Nampak? Ashkur atau akfur. Aku syukur atau aku kufur. Jadi kita boleh tengok di tempat yang lain juga Allah SWT sekalikan perkataan ini. Dia kata dalam surah Al-Baqarah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesiapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Dan sesiapa yang kufur, nampak, syukur, kufur. Ada ayat yang popular, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Dan sekiranya kamu syukur, aku akan benar-benar tambahkan untuk kamu. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur, nampak, syukur, kufur. Jadi perkara ini penting untuk kita ini sentiasa dalam keadaan syukur, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak sebut perkataan kufur tadi, kufur ini apa sebenar di dalam makna sebenar dalam bahasa Arab? Apa makna kufur ni? Kalau kita buka kamus bahasa Arab lama, seperti Lisanul Arab, bila kita buka perkataan kafara, kita akan jumpa kafara syai' ghattahu. Mengkufurkan sesuatu itu membawa makna menutupnya. Kufur itu maksudnya tutup. Ghattahu, tutup. Okey. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang yang lawan Nabi pada zaman Nabi SAW sebagai kufur. Sebab mereka itu menutupi kebenaran yang dah mereka tahu, butakan mata, bantah dan lawan. Tutup mata. Sebab sebagai seorang Arab, Al-Quran turun datang daripada seorang yang benar, amin, tiba-tiba tutup, bantah, lawannya. Sebab bukan sebab kebenaran tu sangat, tetapi sebab ia menjejaskan status politik dia di tempat tu. Dia akan menjejaskan kedudukan dia di tempat tu. Okey, sebab tu orang yang macam ni barulah kita panggil dia sebagai kafir. Dia lawan setelah dia faham, setelah dia tahu kufur.
Okey, perkataan tu kufur. Okey, kufur juga digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut pekerjaan seperti petani. Petani juga Al-Quran sebut sebagai kufur, ataupun disebutkan kufar. Kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, seperti mana hujan yang cantik yang membuatkan tanaman itu mengkagumkan petani-petani, kan? Maknanya bila hujan yang cantik ini, dia ada hujan ghaith, ada matar, hujan yang lebat sangat, banjir pun tak elok je, tapi hujan tu cantik-cantik, kan? Itu panggil ghaith. Bila hujan yang elok macam tu, hati petani ni macam mana? Gembira. Jadi kenapa Al-Quran sebut perkataan yang sama untuk petani? Sebab apa? Petani tu apa kerja? Gali lubang, letak bonih, tutup lubang, betul? Tutup. Sebab tu perkataan yang sama, tutup. Petani juga disebut sebagai kufar, kufar. Jadi kita ingat yang kufar ni bukan. Kufar juga membawa makna petani. Okey, itu yang pertama tadi, kufur disebabkan dah tahu kebenaran lawan. Yang kedua, petani. Dan kufur juga dalam Al-Quran boleh membawa makna kufur nikmat ni tadi. Sebab apa? Sebab dia tutup mata terhadap nikmat. Contohlah, dia bawa kereta kan, nak pergi berjalan, pop, pancit tayar. Tak guna punya tayar ni. Masa ni lah kau nak bocor. Dia tutup, dia marah, dia perbuatan dan juga cakap dia tu seolah-olah macam dia tak pernah dapat apa-apa nikmat. Sedangkan kalau dia bawa kereta, dia lupa dia ada kereta, kan? Lepas tu dia mampulah nak bayar balik tayar tu pun, kan? Sebab dia pakai kereta, kan? Jadi nak tampal ke nak tukar tayar pun dia mampu. Dan yang ketiganya, dia boleh lagi bawa kereta tu, kira nikmat yang besar. Diorang dah tak nampak dah. Siang silau, malam dah tak nampak, kan? Jadi tak boleh nak bawa kereta dah. Dia masih boleh bawa kereta. Itu juga nikmat yang sepatutnya dia syukur. Jadi penting tuan-tuan untuk kita itu sentiasa berada di dalam keadaan yang syukur. Sebab apa tuan-tuan saya sebut hari ni? Sebab syukur ni, kita hidup pada satu zaman yang mana manusia ni dah tak reti nak syukur. Tak reti, kan? Di mana-mana sahaja, apa sahaja yang berlaku, komplain je kerja, kan? Contoh, kan? Contohnya macam ada sebuah negeri ni, dia ompek hari dia tak ada air. Contohlah kan, sebuah negeri. Okey tuan-tuan, ompek hari tak ada air. Setahun ada berapa hari? 365 hari. 361 hari ada air, kan? Ompek hari tak ada air. Kita tengok reaksi manusia, kita tengok ompek hari tu, banyak manusia yang alhamdulillah 361 hari ada air. Ompek hari je. Banyak yang macam tu ke? Banyak yang apalah syarikat ni, berhenti, mana pengarah berhenti, kan? Kita jumpa manusia yang jenis macam mana, kan? Kalau jadi kat kita pun kita marah, kan? Tapi sebab tu kita kena ingatkan diri kita balik, kan? Kadang-kadang benda macam air tu, kita rasa benda tu buka air mesti ada, kan? Buka pipe tu ada. Kalau tak ada orang, apalah masjid, kan? Kita akan marah, kan? Kita tak pernah. Selama ni datang mesti ada air. Tiba-tiba sekali tak ada air, kita rasa nak marah. Demikian manusia yang hidup pada zaman yang sangat mewah ni, yang sangat senang ni, kan? Okey. Jadi saya nak sebut tadi, syukur itu bukan sahaja sesuatu yang perlu kita kufur itu bukan sesuatu orang yang sentiasa komplain sahaja, bukan mesti orang tu komplain itu tak. Okey, kufur nikmat juga termasuk di dalam kategori itu sekiranya kita ini tidak berbelanja, belanja duit ni, tak berbelanja seperti mana yang Allah suruh, pun termasuk di dalam kufur nikmat tadilah. Kalau kita ni jenis main belanja, ya, kan, tak ikut peraturan yang Allah bagi, juga termasuk di dalam orang yang kufur, kufur nikmat. Jadi bagaimana cara untuk berbelanja seperti mana yang Allah ajarkan, yang Allah tunjukkan? Allah sebut di dalam surah Al-Isra, Allah sebut
wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada za tu seorang tu kan, seorang kaum kerabat engkau haknya. Kalau kita nak hidup kan, kita boleh segala bodoh dulu, tapi kita ada seorang saudara kan, kalau ramai lagi lah perlu kan, tapi kalau ada seorang saudara kita berbelanja, kita tak bori kat dia, maknanya kita juga tak mengikut seperti mana yang Allah ajarkan cara berbelanja ni. Kita tak ikut macam mana yang Allah suruh. Allah kata berilah kepada kaum kerabat itu haknya. Hak seolah-olah duit tu macam yang dalam bank kita, yang dalam poket kita ni macam duit dia. Hak itu maksud dia macam kita suruh panggil kontraktor datang rumah kita, tolong ni renovate ni, berapa? 10,000. Dia repair, dia pun okey, minggu depan saya bayar kan. Kita cakap dengan dia kan, minggu depan bayar, minggu depan tak bayar, bulan depan pun tak bayar lagi kan. Lepas tu kita pun pergi bank, cucuk dalam kad tu tengok, ada 15,000 kan, banyak duit dan ni. Tak, 15,000 tu bukan duit kau, sebab kau ada hutang dengan 10,000 tadi kan, 10,000. Jadi hak tu maksud dia macam tu lah. Seolah-olah duit kita ni, kalau kita ada seorang saudara yang susah, kita tak beri kat dia, maknanya kita tidak menunaikan apa yang Allah ajar. Wa atizal qurba haqqahu. Yang pertama sekali, sebelum berbelanja, wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Zal qurba dulu, kaum kerabat, lepas tu orang miskin. Orang miskin, miskin ni dia lebih dalam sikit definisi dia. Kalau kita sebut miskin orang Melayu ni, miskin lah, miskin. Tapi miskin kalau dalam bahasa Arab, dia boleh membawa makna orang tu kadang-kadang dia tak susah, tapi dia susah, tapi dia dah lah susah, lepas tu dia sangkut. Miskin tu datang daripada dua perkataan, masaka, sakana. Masaka, sakana. Masaka tu paut, pegang. Sakana tu duduk situ, sakana. Makna dia tu tak boleh nak pergi mana dah. Macam tu lah dia stuck, dia sangkut kan. Contohnya Kojo adalah seorang peniaga kan, seorang peniaga. Tiba-tiba ada satu musibah berlaku kat dia kan. Dia tak nak minta dengan orang ni, dia okey hidup kan, boleh je makan, boleh semua. Tapi tiba-tiba satu musibah berlaku kepada dia, dia tak boleh nak pergi mana dah. Dia kena duduk situ, dah tak boleh nak bergerak, sakit kan kat situ. Jadi itu juga membawa makna miskin. Miskin. Okey, beri kepada kaum kerabat, beri kepada kaum orang miskin, dan yang ketiga beri kepada ibnas sabil. Ibnas sabil wa ibnas sabil. Ibnas sabil maksudnya ibna anak, ibnu tu anak, as-sabil maknanya jalan. Dan berilah kepada anak jalan. Dan ibnas sabil maksud ibna anak kat situ maknanya orang yang sentiasa di atas jalan, maksudnya macam itulah. Orang tu kadang-kadang dia terpaksa travel kan, kadang-kadang dia ni tak boleh, dia tak ada rumah contoh, jadi dia jalan contoh macam itulah Ibn Sabil Jadi boleh juga difahami Ibn Sabil ni orang yang tak ada rumah, yang terpaksa cari jalan, kojok-kojok kat sini 2 hari, lepas tu pindah kan. Boleh juga masuk orang yang travel, orang yang datang ke sini untuk belajar, untuk berkojok, untuk balik-balik. Orang-orang macam ni kita jangan lupa untuk beri Ibn Sabil. Wa Ibn Sabil, sentiasa di atas jalan. Okey, lepas tu yang seterusnya Allah sebut wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah engkau itu tubadzir, maknanya kau membazir. Lepas tu sekali lagi Allah gandakan maf'ul mutlaq nama dalam bahasa Arab. Tubadzir tabdzira, wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kau ni membazir-bazir. Macam itulah lebih kurang maksudnya. Maknanya boros, membazir-bazir Okey, membazir ni selain makna yang kita faham, membazir buang makanan, membazir di tempat-tempat belanja lebih-lebih, bazir juga boleh membawa makna al-badar dalam bahasa Arab, boleh membawa makna awwalu ma yakhruju minal ardh. Apa yang keluar je, dia macam tanam pokok, keluar sikit kita dah tobeh kan. Tak menyompek, nak tobeh lah kan. Macam kita ada duit sikit, apa benda yang paling baru dia nak beli ni kan. Itu maksud copek nak belanja. Okey. Wala tubadzir tabzira. Satu membazir, tabzira tadi, jangan lebih-lebih nak membazir, iaitu sama ada dia membazir-bazir. Yang kedua, dia ni ada duit sikit belanja.
apa jam Rolex baru keluar, ataupun telefon iPhone, apa iPhone 2 boleh ke 3 boleh ke keluar, dia nak tahu boleh copet nak bayar dah kan, copet nak beli. Yang ni juga perkara yang Allah larang di dalam agama. Sebab apa? Sebab di belakang itu Allah sebut innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang jenis membazir macam ni, kanu, mereka itu adalah ikhwanas syayatin, saudara-saudara syaitan. Orang yang jenis macam ni. Sebab apa? Yang pertama sekali tuan-tuan, sebab bila dia membazir, yang pertama sekali dia tak ada duit nak bagi kepada tadi wa atizal qurba. Orang macam ni tak ada duit kan, dia hebat, kereta besar, rumah hebat, tapi tak ada duit nak bagi dekat kaum kerabat. Miskin Ibn Sabil ni tak ada lah, kamu sini tu tak ada, dia doreh nak beli bondo untuk dia kan. Itu yang pertama. Yang kedua, membazir ni juga dia membazir dekat tompek-tompek yang tak perlu kan. Contoh dia ni boli poi lelong kan, lelong boli bondo-bondo. Ini ada artis bola yang artis sign sikit, boleh 50,000 kadang-kadang bondo tu kan. Jadi bila dia membazir topik-topik macam ni, ataupun dia bayar kawan-kawan mari kita poi main kat topik-topik ni. Jadi bila dia membazir topik-topik macam ni, industri yang naik bukan industri yang baik, betul tak? Industri yang tak apa-apa ni yang berkembang dalam masyarakat kita. Sebab tu dah Allah sebutkan orang-orang macam ni kanu ikhwanas syayatin. Tak habis gini, sikit lagi. Wa kana syaitanu li rabbih, siapa boleh sambung? Kafura. Wa kana syaitanu li rabbih, dan syaitan itu dengan Tuhan mereka kafura. Ini yang nak sebut ni. Kafura maksud dia sangat-sangat kufur. Kufur itu membawa mana tadi apa? Tak berterima kasih, tak bersyukur. Jadi orang-orang macam ni juga terpaksa digelar sebagai syaitan lah juga. Syaitan yang apabila mereka ini di samping mereka tidak berbelanja dengan seperti mana perintah Allah, mereka membazir, mereka layak digelar. Jadi ini antara perumpamaan yang paling buruk Allah SWT sebut. Antara menggambarkan manusia ni, antara benda yang paling buruk Allah gambarkan yang tu lah. Dan orang-orang macam ni ikhwana syaitan. Tuan-tuan rahmati Allah, jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama sentiasa bersyukur dalam apa jua keadaan, dan janganlah jadi orang-orang yang kufur. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, jadi kita ini nak sambunglah pengajian kita di dalam kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim, kita kini berada pada bab doa ruku'. Doa ruku' makna dia doa rukuk. Rukuk ni apa? Bukan merokok, tetapi rukuk. Rukuk. Jadi kita dah belajar zikir yang pertama ketika rukuk, iaitu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Jadi yang pertama kita dah terangkan dulu, adakah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi yang betul, ataupun subhana rabbiyal azim sahaja yang betul. Kita dah sebut dah. Ingat tak? Ingat dah kan? Lama pun nak ingat. Kedua-duanya ada riwayat di dalam hadis. Yang pertama subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ada di dalam riwayat Abu Daud, dan subhana rabbiyal azim ada dalam riwayat al-Imam Muslim. Jadi kalau orang-orang yang peka dengan hadis, biasanya mereka ini akan pilih riwayat hadis daripada al-Imam Muslim lah, Bukhari dan Muslim. Yang tu dulu kan, untuk dia orang ni. Kalau ada dua lafaz, mereka ini di kalangan ulama pun sama. Bacaan mana biasanya mereka akan pilih riwayat Imam Muslim. Jadi satu panjang, satu pendek kan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mana satu? Mestilah yang panjang lebih baik? Tak semestinya kan. Yang lebih baik adalah yang mana yang lebih mengikut Nabi SAW. Yang tu yang lebih baik.
kan? Jadi kalau Nabi baca banyak tu, kita tambah 8 lagi perkataan kat belakang pun belum tentu baik. Okey, jadi ikut kita lah. Tapi dua-dua ni ada riwayat. Boleh baca dua-dua. Jadi adakah mesti 3 kali? Juga sudah kita sebut. Sebaik-baiknya, sekurang-kurangnya 3 kali. Yang tu yang kita sebut. Sebab ada riwayat yang kata sampai 10 kali pun ada. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal, sampai 10 kali pun ada. Okey. Apa lagi yang kita sebut? Okey, jadi kita nak terus dengan doa yang seterusnya lah. Zikir yang seterusnya yang boleh kita baca ketika rukuk. Okey, jadi kita cuba baca sama-sama dululah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Baik. Jadi lafaz ini datang daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qalat kana Rasul